Hey guys, welcome back to Ruang Terbuka, di mana kita akan membukalah segala ruang-ruang yang ada dekat sini. Tapi hari ini Adrana bersama dengan saya rasa semua orang yang selalu nak belajar bahasa Melayu mesti tahu siapa cikgu ni. Sebab cikgu ni akan perbetulkan semua orang punya ejaan. So, hai cikgu. Apa khabar Adrana? Baik, Alhamdulillah. Kita bersama dengan cikgu Zack Kirana dekat sini. Thank you sangat cikgu sudi bersama dengan saya hari ni lah. Tiba-tiba saya rasa macam nak formal lah. Ini bukan rancangan TV Itulah tu. Kita santai je. Tapi saya rasa macam nak kena cakap full Malay, nak kena cakap betul-betul proper. Tak apa, kali ni sebab saya datang ke program Adrana, makanya saya akan ikut lah. Orang kata apa, bentuk lah. dia. Yes, betul. Okay, first of all, how are you cikgu? Saya sihat, Alhamdulillah. Adrana sihat? Alhamdulillah. Okay, cikgu, mungkin beberapa minggu atau bulan yang lepas, nama cikgu sempatlah orang perkatakan. Perkatakan tu bukanlah benda yang buruk, tapi mungkin ada isu yang terpalit lah sikit dengan cikgu kan, mengenai kerjaya cikgu sebagai guru. So mungkin first of all, sebelum kita nak masuk kat isu tu, bagi mungkin ada audience macam siapa cikgu ni kan, maksudnya cikgu ni cikgu apa, mungkin cikgu nak share sikit your education background. Okay, saya cikgu Zack Kirana. Saya merupakan seorang guru. Saya mengajar secara dalam talian, guru tuition. Dulu saya mengajar, sebelum itu selepas pandemik lah. Sebelum pandemik memang saya mengajar di pusat tuition lah, di sekitar Lembah Kelang. Dan saya usia dirahsiakan, tapi ringkasannya 18 tahun. Saya dah pun menjadi pendidik selama tahun ini memasuki tahun ke-11. Dan saya memang mengajar subjek bahasa Melayu lah. Sekarang ni saya memang mengajar untuk tingkatan 3, 4 dan tingkatan 5. Untuk SPM lah kebanyakannya. Saya berkelulusan pengajar Melayu. Ijazah saya dan juga master saya, kedua-duanya dalam pengajar Melayu dari Universiti Malaya. Jadi kalau tanya saya, bagaimana sayangnya saya akan bahasa Melayu itu, tengok sahaja latar belakang saya, dan memang saya nak memperjuangkan bahasa Melayu sejak saya kecil lagi. Wow. Awas. Amazing. Like awas ya. Okay, so dari Universiti Malaya, bukan universiti atau pusat pengajian calang-calang. Tapi kan Adrana, sebenarnya saya jarang nak cerita benda ni. Sebab bagi saya, sebab itulah cikgu orang selalu mempelekehkan cikgu. Mungkin kan? Tapi sebab bagi saya, bagusnya seorang guru itu adalah melalui pengalaman dia dalam kerjaya. Bukannya daripada ilmu dia yang asal yang dia menuntut itu bagi saya sebagai asas sahaja. Tapi sebenarnya yang sebenar-benarnya ialah realitinya dalam kerjaya itu sendiri. Sebab tu saya tak adalah nak canang-canangkan atau membangga-banggakan, tidak. Faham. So maksudnya cikgu selama kiranya keluar je daripada pusat pengajian, terus bekerja di institusi macam pendidikan yang swasta, betul? Ya, saya terus masuk mengajar. Tapi sebenarnya kisah dia panjang di sebalik tu. Sebab master tu merupakan satu impian arwah ayah saya. Jadi saya, orang kata apa, sebagai anak, apalah sangat yang saya boleh bagikan selain daripada kejayaan kita dalam pendidikan. Jadi saya buat master untuk ayah saya sebenarnya, arwah ayah saya. Tapi sedihnya, dia tahu saya, arwah tahu saya akan menamatkan pengajian, saya dapat surat semua. Tapi ketika saya naik pentas convocation, beliau dah tak ada dah. Dan lepas tu untuk saya move on tu kan, untuk saya sembuh daripada kesedihan saya duduk kampung lama lah. Orang kata apa, orang putih kata healing. Memang saya cuba selepas daripada graduate master. Sebab arwah ayah saya ibarat kawan baik saya. Dan minat saya dalam bahasa Melayu pun disebabkan arwah ayah saya. Faham. I can relate to that because yelah, sebagai anak perempuan mesti kita akan close dengan kita punya dad. Betul tak? I mean, dialah orang yang our first protector lah. Dia yang akan jaga kita and everything. So apa yang dia cuba nak inspirasikan kepada kita, I mean nak memberikan suatu tunjuk ajar yang bagus, so mesti kita akan cuba untuk ikut. Betul tak? Okay, maksudnya sebab bila isu tu keluar, barulah saya sebenarnya cuba nak kaji tentang cikgu. And I actually DM you, tanya macam if you're free to come to my podcast kan, untuk share lah about your career. Because macam Adrana sendiri, saya sendiri bukanlah seorang cikgu. So nak tahulah lebih lanjut macam, kerjaya sebagai cikgu ni macam mana. I mean kalau macam
kalau saya dekat sekolah dulu pun sebenarnya saya rapat dengan cikgu-cikgu saya. Saya suka close to them. Macam bukanlah nak bodek cikgu ke apa, tapi alhamdulillah dapat cikgu semua yang macam mak-mak kan, yang kakak-kakak yang very kan. protective. Yang even sampai sekarang pun saya dengan lecturer saya masih close, yang boleh pergi makan lunch semua. So saya rasa saya appreciate lah relationship tu, connection tu kan. Tapi macam bila isu tu berlaku, mungkin sebab orang tak tahu background cikgu dan sebagainya kan. Mungkin cikgu nak ulaskan lah mengenai bila orang compare kan atau membandingkan cikgu swasta dengan cikgu sekolah. Pendapat saya. Cikgu. Bagi saya sebenarnya perbandingan ini berlaku berdasarkan orang kata sudut pandang ataupun point of view individu. Sebab saya sendiri pernah, Adriana sendiri pun pernah belajar dekat sekolah kan. Dan kita tahu ada kawan-kawan yang pergi ke pusat tuition, ada duit lebih, ada rezeki kan dekat sekolah. Tapi kita tak pernah membelakangkan cikgu kita, betul tak? Dan cikgu kat sekolah pasti akan menjadi idola kita. Sebab kita bersama dengan mereka hampir setiap hari. Kan? Kita tak boleh lari daripada mereka. Dan kalau ada yang bandingkan, bagi saya itu adalah orang kata apa, satu cabaran kepada semua guru. Bukan saja untuk guru sekolah tapi guru luar. Kenapa saya kata macam tu? Sebab saya percaya ilmu tu sama, tapi cara kita menyampaikan. Saya percaya orang yang hebat belum tentu lagi boleh menjadi guru yang hebat. Walaupun maksudnya, walaupun dia pandai dalam ilmu, belum tentu dia boleh share, dia boleh fahamkan orang. Jadi guru yang baik adalah guru yang boleh fahamkan satu-satu teori itu dalam bentuk praktikal kepada anak-anak murid. Itu yang saya percayalah. Jadi bila ada perbandingan ini, saya mohonlah kan kepada mereka yang buat perbandingan sebenarnya, kita cuba pandang semua perkara dalam sudut yang positif. Kenapa? Sebab zaman beredar kan, yang mana selera anak-anak muda juga berubah. Pattern kita belajar dulu sekarang tak sama. Jadi andai kata ada perbandingan itu dibuat dan terkena kepada kita kan, ini soal hati. Andai kata kita cikgu sekolah dengan cikgu sekolah sekalipun kan, tiba-tiba saya mengajar tingkatan 5, ada seorang murid kata macam ni kat saya, oh cikgu, saya ingat cikgu Amir ajar saya masa tingkatan 3 macam ni, lagi senang cikgu. Ini bukan tentang cikgu sekolah dan cikgu luar ya. Tapi kalau memang ada masalah hati, cikgu sekolah dengan cikgu sekolah pun boleh dengki tau. Sebab rambut sama hitam, hati lain-lain. Rambut saya lah lain-lain sikit. Jadi dan satu lagi bagi saya lah, setiap perbandingan itu seharusnya menjadi satu landasan kepada kita dan juga memberi ruang yang lebih terbuka kepada kita untuk memperbaiki diri. Bukannya untuk kita mencari salah orang lain kerana tak menyebabkan kita menyerlah daripada orang itu. Dan bagi saya, kita sepatutnya meraihkan. Guru sekolah kena meraihkan kalau ada cikgu luar yang tarik minat anak-anak murid dalam pendidikan. Begitu juga kadang-kadang cikgu sekolah tak tahu tau, bila kita mengajar anak-anak murid secara tambahan ni kan, mereka tak pernah tahu pun yang anak-anak murid mengidolakan mereka dengan kita. Tapi kenapa apabila ada setengah cikgu, bila anak-anak murid mengidolakan cikgu lain, dia terasa. Kan? Itulah dia. Jadi bagi saya perbandingan itu harus diambil dengan positif dan mencari ruang untuk kita perbaiki diri. Yes, faham. Yelah, mungkin ada cikgu yang rasa, mungkin dia terasa sebab bila dikomparekan, bila murid cakap, oh cikgu ni lebih better, lebih bagus. Saya suka yang Adina katakan ni. Memang betul satu perkara. Kita kena letakkan diri kita sebagai orang yang matang, orang yang berpengalaman. Saya percaya cikgu mesti usia dia 25 ke atas yang kata apa boleh bagi nasihat. Dah matured dah. Betul. Dan memang dalam satu sudut saya juga faham. Kadang-kadang setengah guru ini, dia tak tahu anak-anak murid sebenarnya yang tak tahu apa perasaan apabila dibandingkan. Apa perasaan bila kita dewasa dan orang bandingkan kita dengan orang dalam bidang kita kan. Anak-anak murid tak pernah tahu. Sebab itu kadang-kadang ada anak-anak murid saya tertunjuk sangat dia punya rasa keterujaan, terlalu mengagungkan kita. Tapi itu adalah perkara yang kita tak boleh kawal. Sebab apa? Sebab mungkin ruang yang kita bagi ni terlalu terbuka. Dan dia macam ibarat kita buat kita jumpa mak kita, kita kongsi apa yang kita bawa kan, dan mak kita tak pernah judge. Sepatutnya mak kita kena gembira bila kita memuja cikgu kan. Sebab saya cikgu, saya tak ajar benda-benda yang salah. Mesti kita nak meraihkan ilmu kan. Dan untuk hal itu juga bila saya sebut macam tu, anak-anak murid mereka tak ada pengalaman, tak duduk kat kasut kita sendiri kan, yang apalah perasaan. To be honest lah, jujur saya beritahu, saya sebagai orang dewasa sendiri, cikgu sendiri, tiba-tiba ada anak murid saya yang puji cikgu lagi seorang. Dia macam ouch, dia ada sikit tau. Tapi apa yang penting adalah cara kita bertindak. Sebab kita yang matang. Betul. Sebab hati manusia, kita bukanlah orang yang, orang kata apa, kita bukan orang yang sempurna kan. Hati kita masih ada part lemah dia kan. Jadi apa yang kita boleh buat kalau kita tak boleh kawal anak murid yang masih lagi mentah.
kita kawal cara penerimaan kita. Otak kena bersih, hati kena bersih. Itu je penting. Sebenarnya cikgu ni relatable to actually any career. Betul. Dalam bidang tak, apa-apa. cikgu? Dalam bidang apa-apa pun pastinya ada comparison antara orang ni dan orang ni dalam satu industri. Betul. Tapi sebenarnya cara kita lah nak react macam mana terhadap benda tu kan. And sebenarnya tu yang orang selalu cakap, kita jangan marah dekat orang yang berkata-kata tu, tapi the way yang kita react tu yang sebenarnya yang memberi pandangan yang lebih jelas tentang seseorang tu. Betul Saya tak? dalam hidup saya pegang kepada satu perkara ni. Ada perkara yang kita tak boleh ubah, ada perkara yang kita boleh ubah. Kalau kita tak boleh ubah orang, kita ubah cara kita menerima benda tu. Jadi tak adalah kuranglah sikit sakit mental kita. Kuranglah sakit hati dengan orang. Itulah dia. Faham. Okey. Jadi cikgu macam tentang isu yang baru-baru ni, tiba-tiba orang fitnah cakap, oh kenapa nak dengar cakap cikgu ni, cikgu Zack, sebab qualified ke dia untuk bagi tips atau tunjuk ajar mengenai subjek Bahasa Melayu. Dan itu datangnya dari mulut seorang guru yang bekerja di sekolah. Sekolah biasa, sekolah kerajaan. Jadi mungkin cikgu nak ceritakanlah tentang hal tersebut. Dia tentang sebenarnya saya ini sentiasa dikritik. Kalau Adriana tengok saya macam gini kan, ya cikgu Bahasa Melayu. Hello, saya makan sambal belacan, okey, awas saya makan pudu semua, okey, awas mungkin dari segi luaran saya kurang menyenangkan lah untuk guru-guru Melayu yang lain mungkin. Dia bukan kurang menyenangkan cikgu, dia macam tak nampak macam tipikal cikgu lah. Ya betul, okey. Tapi itulah yang saya suka, itulah tujuan saya mengajar. Sebenarnya saya nak buka satu, orang kata apa, nafas baru kepada bahasa Melayu ya. Sebenarnya saya dah biasa dihentam dari segi fizikal kan. Orang panggil body shaming lah, orang tegur pasal rambut saya. Tapi saya punya prinsip hidup saya lah, saya memang lantak engkau lah kan. Ataupun bahasa kasarnya pergi kadang-kadang saya pakai konsep itu dalam hati saya lah. Saya tak pernah cakap kat orang lah Pertama kali saya cakap kasar tak apa cikgu, ni ruang terbuka, it's unscripted, like you can say anything you want kan. Saya pun tak ada skrip, tak ada apa, kita memang borak. Selepas saya pegang prinsip pergi dalam hidup saya ni, saya nampak diri saya lebih bahagia yang mana saya dah tak peduli orang pedulikan pasal penampilan saya, rambut saya, apa saja saya tak kisah. Tapi tolong jangan sentuh halalnya rezeki saya. Maksudnya kalau orang kata Cikgu Zack bagi ilmu yang salah, automatik orang akan hilang hormat dan juga orang kata apa, kredibiliti saya akan kepercayaan dah hilang lah. Jadi marilah saya ceritakan kepada umum ya. Sebenarnya saya ni orang kata, oh janganlah percaya sangat pempengaruh luar. Hello, saya bukan setakat pempengaruh, saya adalah seorang guru. Saya memang guru. Jangan pandang saya sebagai pempengaruh kalau tak suka dengan perkataan pempengaruh. Jadi pandang saya sebagai seorang guru. Kenapa saya kata macam tu? Nampak macam saya macam, oh cikgu ni bukan cikgu sekolah. Takkanlah cikgu ni pergi kursus. Ingat saya tak ada kawan ke? Kan ingat kita tak ada kawan. Jadi sebenarnya saya bertuah lah. Saya rasa Allah datangkan orang sekeliling saya, ataupun mungkin saya pandai pilih orang yang membantu saya. Contohnya saya ada seorang sahabat saya, nama dia Syukri. Yang mana Syukri ni dia adalah orang besar juga kat sekolah dan bidang bahasa. Jadi setiap kali ada perubahan format saya akan diberitahu awal. Dan selepas waktu sekolah biasanya dia dengan guru-guru dia, guru-guru bahasa Melayu, kadang-kadang kami akan meeting sama-sama, brainstorm sama-sama. Betul, sebab saya sedar saya tak dapat privilege itu. Saya tak dapat kelebihan seperti cikgu sekolah yang lain yang perubahan format dia terus tahu. Perubahan apa-apa saja terus tahu. So info tu tak akan diberitahu kepada contoh cikgu-cikgu tuition ke? Sebab tu orang kata apa, usaha tangga kejayaan. Saya sedar diri saya, sebab itulah saya berusaha. Cumanya saya tak adalah pampangkan kepada media. Saya bagi tahu saya pergi sana, pergi sini, sebab bagi saya itu ialah usaha saya yang patut disorok. Yang perlu diserlahkan hanyalah ilmu. Dari mana saya dapatkan tu, takkan saya nak cerita semua perkara kan. Jadi untuk itu sebenarnya saya bekerjasama rapat dengan banyak sekolah. Dan yang paling penting, saya juga menjalinkan hubungan yang baik dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi untuk kita berada dekat platform media sosial sebenarnya, saya sudah menjadi orang yang berhati-hati. Sebab apa? Sebab orang boleh tengok salah dan silap kita dekat situ. Betul. Jadi jangan pandang saya sebelah mata lah. Saya masih menuntut ilmu dan saya bukannya orang yang bodoh sombong. Saya sentiasa mengalu-alukan mana-mana cikgu sekolah yang nak jemput saya ataupun nak berkongsi ilmu dengan saya okey. Sebab bagi saya ilmu itu konsep dia luas. Ilmu ni yang kita ada ni mungkin setakat satu gayung je daripada lautan. Ilmu ni tak pernah hilang kan, tak pernah habis kan. Jadi itulah dia. And also it is meant for you to share. Betul tak? Memang you patut kongsikan lah ilmu yang you ada, dan benda tu akan menjadi manfaat kepada setiap orang yang pelajari dan sampaikan. Betul. Dan saya percaya yang Adriana kata tu, saya percaya satu peribahasa. Mungkin dalam podcast Adriana tak pernah dengar peribahasa sangat kan. Kemenyan sebesar lutut kalau tidak dibakar tiada gunanya. Ilmu
Kenapa saya dapat chills? Ilmu, you ada ilmu banyak macam mana pun, kalau you tak bakar, you tak sebar kan, tak ada guna, dia akan hilang kat dalam diri you. Betul. Sebab itulah prinsip yang I pegang juga. Okey, jadi bila mungkin ada cikgu dari sekolah kerajaan yang pandang rendah ataupun rasa macam ilmu yang cikgu sampaikan ni tak betul dan benda tu telah mewujudkan satu perkara yang panas lah, membuatkan orang netizen pun berkelahi dan rasa macam saya dah follow Cikgu Z ni dah lama. So apa yang dia ajar selama ni tak betul. Okey. Saya suka ayat ni. Kisahnya sebenarnya saya difitnah oleh seorang guru sekolah. Tapi macam saya kata dekat Adriana, dia bukan tentang isu sekolah, cikgu sekolah ataupun cikgu luar, tak. Bukan, ini tentang individu. Okay? Saya difitnah dan saya rasa saya masih lagi bijak lah untuk tampilkan perkara yang memang sahih dekat platform media sosial. Dan saya ada buat live. Live saya memang percuma saja, tidak mengharapkan bantuan. Dan satu yang Adriana kena tahu, sebenarnya bila kita pakai platform live ni kan, social media ini sebenarnya membantu sekolah tau sebenarnya. Kenapa? Sebab dekat sekolah kita ada GPMP, Grade Purata Mata Pelajaran, yang mana kalau anak-anak murid pandai, dia minat belajar ni, mungkin datang daripada saya juga kan. Sebenarnya secara automatik dia akan membantu grade pencapaian mata pelajaran dekat sekolah. Saya dapat apa? Saya dapat tumpang gembira je Adriana. Saya tak ada KPI. Saya tak ada pencen Adriana. Okay? Jadi sebenarnya kita perlu meraihkan ilmu dan sebut tentang fitnah itu, sebenarnya fitnah itu dilakukan oleh seorang guru wanita yang saya rasa macam agak sedih kerana beliau agak berusia lah untuk menyebarkan hal-hal tak baik. Dan bagi saya, kita sebagai cikgu bahasa Melayu duk sibuk pompang-pompang kan, jangan membuli, tapi cikgu sendiri pun membuli secara cyber kan, membuli cyber kan. Jadi saya rasa saya sebagai pendidik pun saya malu kan, dan saya sampai sekarang saya tak dedahkan nama cikgu tu. Dan apabila bercakap tentang fitnah ini kan, dan fitnah ini dia ibarat duri tau, yang mana telah mencalakan reputasi saya secara tak langsung. Dan sebenarnya ada masa itulah anak-anak murid saya baru buka cerita. Dia kata, cikgu, cikgu saya sebenarnya dari dulu lagi tak bagi saya ikut cikgu. Cikgu saya kata cikgu Z ajar sesat. Cikgu saya macam-macam. Dia dekat situ saya terluka. Tapi bukti yang saya ialah seorang guru yang sangat komited dan serius dalam pendidikan saya, ialah saya melahirkan ramai calon-calon SPM yang memang sah dapat A+. Tak percaya setiap tahun hari pengumuman keputusan peperiksaan, tengoklah tak percaya ramai yang DM saya memang student saya dapat A+. Alhamdulillah. Jadi kita nak, itulah bukti kukuh yang menunjukkan bahawa saya sangat komited dalam mengajar. Saya mengajar kerana minat, bukan sekadar untuk mendapatkan gaji sahaja, tidak. Wow, bila cikgu cakap macam tu, dia buat saya rasa pekerjaan cikgu ni bukan calang-calang. Of course semua orang tahu pekerjaan sebagai guru ni pekerjaan yang mulia. Untuk melahirkan orang macam Adriana, untuk melahirkan orang macam abang-abang kru kita yang hebat ni, kita perlukan guru. Betul. Semua kerjaya bermula dengan guru. Yes, dan sepatutnya kita kena hargai, tak kisahlah cikgu tu datang dari latar belakang yang mana, bekerja di kerajaan ke atau swasta. Misi tetap sama. Misi tetap sama untuk menjadikan manusia tu manusia yang berguna, yang boleh jadi manfaat kepada orang ramai. Jadi kesudahannya cikgu daripada isu fitnah tersebut? Isu fitnah itu sebenarnya perfitnah dia adalah seorang guru lain yang membuat status Facebook kan. Lepas tu diambil, di screenshot, ditangkap layar dijadikan sebagai bahan video dekat dalam TikTok. Sebenarnya kat situ dah ada kantoi sikit sebab cikgu tersebut ada TikTok juga. Cikgu yang perempuan tu tak. Cikgu hanya memang aktif di Facebook sajalah. Jadi cikgu lelaki ni ialah anak murid dia. Kan? Jadi cikgu ni screenshot dan dia paparkan, dia buat konten. Dia kata mungkinlah nak backup cikgu dia. Kenapalah korang percaya influencer luar ni, yang cikgu sekolah ni sah-sah ialah pentaksi, kenapa nak percaya kan? Dan ada satu statement yang dia kata, cikgu ni menuduh saya bagi tahu kepada calon SPM jangan buat eye contact dengan pentaksi. Dan kat situlah nampak sedikit kebodohannya. Sebab apa? Maaflah bahasa kasar sikit, dah lama menyimpan sebab apa? Sebab kenapa tak semak dulu fakta? Sebenarnya dekat TikTok tu ada satu video yang saya menyatakan sebaliknya. Jadi sepatutnya buat statement tu bijak sikit lah. Kajilah dulu. Betul tak ni? Mungkin juga sebenarnya asalnya salah daripada murid. Mungkin juga kan. Dia kata, cikgu Z kata tak perlu ada eye contact. Mungkin. Lepas tu dia percaya pula, dia buat kat status. Kejap cikgu, pentaksir tak payah eye contact ni apa? Sistem test sekarang dah berbeza kita ke apa cikgu? Berbeza sikit lah mungkin dengan tahun Adriana.
Sebenarnya sekarang ni kita ada ujian lisan, ujian bertutur. Kita kena betul-betul bercakap. Speaking test dalam bahasa Melayu. Macam muat tapi dalam bahasa Melayu. Dan adalah kriteria markah yang akan diberikan pada bahagian mana. Dan eye contact tu bukan masuk dalam rubrik penskoran, dalam markah tak ada. Jadi eye contact ni dia kata saya merosakkan, besar tuduhan dia. Dia kata saya merosakkan calon-calon SPM dan sengaja nak merosakkan juga keputusan peperiksaan SPM dia untuk kertas bertulis pula. Saya kata dari mana datang fakta itu kan? Saya DM cikgu lelaki tu. Boleh cikgu, saya bagi salam. Assalamualaikum cikgu, saya cikgu Z Kirana. Boleh saya dapat tahu dari mana cikgu dapat sumber yang menyatakan bahawa saya menyatakan jangan ada eye contact dengan pentaksir? Boleh tunjukkan saya bukti tak? Saya kata macam tu kan. Tak reply. Okay. Sebenarnya TikTok dia tu hanya sempat ke udara dalam tempoh, saya rasa dalam tempoh 24 jam sahaja. Agaknya ramai yang hentam dekat komen, tapi sebab FIP. Dekat komen saya perasan anak murid saya kata, bukankah cikgu Z cakap jangan tengok dalam mata kalau berdebar je ke? Cikgu Z suruh tengok dekat kening dengan dahi. So adalah anak-anak murid backup. Agaknya mungkin dari situ cikgu lelaki tu macam dia check, lah mungkin lah saya rasa kan. Terus dia delete tanpa membalas mesej saya. Berani dia awas kan. Jadi saya biarkan. Saya nampak ada sengaja nak rosakkan emosi saya. Okay. Dia tak tahu saya punya emosi kuat macam mana kan. Kita tenaga jantan bab tu ya. Awas ya. Jadi dia upload beberapa jam sebelum kertas bahasa Melayu. Kertas bertulis bahasa Melayu. You just imagine malam tu saya tak tidur untuk prepkan anak-anak murid kat dalam grup Telegram saya. Untuk sediakan mereka dengan bahan-bahan yang sepatutnya last minute. Dan pukul 8 pagi pukul 7 pagi saya kena ada dekat Konti Radio, ada satu tu interview. Tapi pukul 1 pagi tu, beberapa jam sebelum tu kan, video tu naik FYP yang dia memfitnah saya tu lah kan. Jadi saya tahan. You just imagine macam mana kita nak tidur ni, tengok sebelum tidur, tapi saya kena tidur juga 2 jam at least saya kena tidur sebelum saya pergi ke konti tu kan. Jadi saya dah kat situ ada tekanan sedikit, tapi saya kawal. Ini yang saya kata, ada benda kita boleh kawal, kita kawal. Saya kawal, saya tak terus buat konten pada hari itu. Kemarahan saya simpan selama lebih kurang 17 hari. Sebab apa? Sebab anak murid saya nak exam ni. Saya tak naklah dia punya perhatian akan teralih kepada isu saya. Saya yakin isu ini akan jadi besar, tapi saya tak sangka sebesar ini sebab jumlah views yang tengok video yang saya marah tu kan, yang saya tuntut permohonan maaf tu sekarang dah lebih kurang 3.2 juta tontonan. Jadi maksudnya it is big kan. Saya tak sangka dia sebesar itu kan. Jadi saya ambil keputusan yang betul lah. Saya rasa saya ambil keputusan yang betul. Lebih kurang 29 hari bulan tu saya kena. 1 hari bulan saya buat laporan polis, tapi saya dalam keadaan relax je kan. Kemudian saya tunggu cuti sekolah. Lebih kurang 15 hari ke 16 hari kemudian barulah saya buat video permohonan maaf, tuntutan permohonan maaf yang tu saya minta. Masa tu dah orang nampak kemarahan saya, tapi sebenarnya orang tak tahu yang saya simpan selama 17 hari. Orang tak tahu. Jadi dekat situ jugalah yang saya nak tunjukkan bahawa sebenarnya dalam kemarahan pun ada seni dia. Apatah lagi memfitnah pun ada seni dek. Jangan sebut nama. Pantang sebut nama, habis dah bocor habis kan. Jadi perkembangannya ialah saya tabiklah kepada cikgu lelaki tu. Dia bukan pefitnah, dia penyebar fitnah. Jadi saya anggap dia sebagai utusan Allah kepada saya untuk membuka kebenaran dalam tempoh kurang 24 jam beliau terus respon dan buat video permohonan maaf. Saya terima daripada video yang cikgu daripada video itulah. Cumanya sekali baru aku nak reply DM aku. Hari tu aku DM aku tak reply. Cumanya masa tu beliau saya tak pernah cerita jugalah beliau ada bagi tahu saya, boleh tak saya letakkan kesalahan itu kepada dia semata-mata, tak naklah kepada cikgu perempuan tu yang buat fitnah tu. Dia kata cikgu dalam keadaan kurang sihat. Dia kata cikgu tu high BP, BP dia tak terkawal, tak stabil. Saya kata masa ni nak saya kirakan sakit dia. Sakit saya, sakit mental saya, sakit jiwa saya selama 19 hari tu nak letak mana? Letak dalam poket. Memang tak boleh dek. Jadi saya kata saya tak kira, saya nak juga permohonan maaf. Tapi tak apa, dia tak boleh buat video sebagaimana cikgu lelaki tu buat. Saya kira baik lagi tau. Saya kata buat dekat status Facebook sebagaimana dia memfitnah saya. Itu platform dia, buat dekat situ. Kiranya kita bagi muka tau. Saya bagi tempoh 3 hari. Dan dalam tempoh 3 hari tu dia punya mengelat banyak. Mengelat banyak ya, ibaratnya tak nak mengakui fitnah. Sebaliknya pelaku tu ibarat tak puas hati ada orang screenshot status dia, itu sahaja. Dia pusing sampai saya kata saya tak puas hati. Saya nak yang betul-betul fix. Selepas tempoh permohonan maaf tu baru dia buat.
Tapi akhirnya yang itu saya dah berbincang dengan pihak guaman dan itu insya-Allah saya akan umumkan apakah kesudahan dia untuk kes ini. Maksudnya cikgu perempuan tersebut belum lagi Dia buat beberapa kali, dia mengelat. Maksud dia edit banyak kali tau status tu. Dia edit banyak kali status permohonan maaf sebab saya tak nampak dia direct minta maaf sebab memang fitnah. Dia tak nampak direct. So akhirnya dia bagi satu yang saya terima. Cumanya dia dah terlewat beberapa jam. Dia terlewat dah lebih sehari. sebab cikgu bagi 3 hari. Saya bagi 3 hari. Okay, jadi saya masa tu saya terus jumpa dengan pasukan guaman lah. Jadi ada daripada pihak guaman dan insya-Allah saya sendiri yang akan umumkan apakah penutup dia, closure dia macam mana. Orang ingatkan dalam industri hiburan saja kan ada benda macam ni kan. Pendidikan pun ada dik. Kan. Faham. Saya pun tak sangka lah. Ya, okay. Tapi isunya just because of pasal eye contact. Itu je. Tapi daripada itu dia kata saya mungkin akan bagi banyak lagi ajaran yang salah lah untuk ujian bertulis pula. Sedangkan Adriana, saya dah berapa tahun dah buat live percuma saja untuk anak-anak calon SPM. Memang saya ajar for free Secara dekat platform percuma. Takkan saya bodoh nak ajar benda yang salah. Takkan saya tak study dulu. Sebab sekarang ni orang boleh screenshot, orang boleh record dan boleh malukan saya. Reputasi saya akan tercalar. Jadi kita kena bertindak bijak lah kat situ. Dan bercakap pasal benda tu, ada satu lagi yang saya kecewakan yang mungkin saya boleh kongsi kat sini sebab ruang terbuka. Ya, silakan cikgu. Adalah juga satu, saya nampak budaya yang sangat tidak sihat berlaku dalam kalangan guru juga. Dia screenshot sebab saya akui, sebab saya tak mengajar satu sekolah. Saya mengajar satu Malaysia. Anak-anak murid saya dekat mana-mana je ada. Satu Malaysia. Dia bukanlah perkara yang saya banggakan ke arah riak, tidak ya. Tapi saya nak cakap bahawa jumlah mereka ramai. Jadi tak heran kalau mereka ni mengagungkan kita tu, kita nampak everywhere kan. Okay? Cumanya bila kita tengok ramai yang suka kat kita, yang memang anak-anak murid saya tak sangka tau. Anak-anak murid yang dulu sampailah yang sekarang backup saya dekat komen. Dekat komen kan, Cikgu Zack ni, siapa yang kata Cikgu Zack ni aku dapat A+ sekarang cikgu ni, ada tak macam-macam kan. Tapi kita tak boleh kontrol kan yang komen ni kan, tak boleh kawal. Adalah komen yang kata, oh cikgu sekolah mengajar malas, cikgu luar ajar lagi rajin, something like that lah, lebih kurang macam tu bunyi dia. Ada cikgu yang screenshot yang itu sahaja dan jadikan sebagai bahan untuk mengapi-apikan emosi cikgu-cikgu yang lain, cikgu-cikgu sekolah yang lain. Dia kata, ini kalau cikgu-cikgu sekolah bacalah komen anak-anak murid macam ni, mesti cikgu kecil hati. Saya terus bercakap, hello, kenapa kau tak screenshot komen cikgu-cikgu sekolah sendiri yang sokong cikgu-cikgu luar? Kenapa kau tak screenshot sendiri mesej komen-komen anak-anak murid yang bagi tahu keseimbangan belajar dekat sekolah dengan keseimbangan belajar dekat luar? Kenapa kau tak ambil benda-benda yang baik? Kenapa kau ambil benda yang boleh buat orang iri hati, mengapi-apikan perasaan orang? Jadi ini pun antara satu benda yang saya rasa tak patut dibuat sebab cikgu sepatutnya hati kotor macam mana pun kau kena sorok sendiri je. Kan? Betul. Sebab pekerjaan cikgu ni ataupun guru ni dia macam doktor. Macam dia pekerjaan yang kalau boleh orang nak tengok yang baik-baik saja. Betul. Sebab kalau benda buruk orang pun takut nak memberi kepercayaan. Saya kan Ariana sebut tentang dia pekerjaan yang baik-baik kan. Kerana lepas saya jadi cikgu, lagi lepas saya dikenali, saya seorang yang introverted tau. Saya pendiam. Saya ketika video pertama saya meletup ketika PKP, tak tahu tak saya menyendiri selama 1 minggu sebab saya takut saya dikenali. Saya takut sangat. Oh ya, I mean cikgu went viral masa pandemik. Sebab maksud saya semua orang nak belajar. Yelah, semua orang terpaksa belajar online waktu tu. Saya buat sebab untuk anak-anak murid saya. Saya risau dia orang tak pandai. Saya risau dia orang lupa ilmu saya. Sebab tu saya buat. Lepas tu sekali meletup sampai semua orang ambil radio nak panggil saya, interview saya kat sana sini. Tapi orang tak tahu saya ada paranoid saya sendiri. Sebab so cikgu sebenarnya introvert? Saya introvert. Ramai orang tak tahu. Saya perlukan masa saya sendiri. Saya kena charge balik sebelum saya jadi social butterfly. Itu saya. Dan bila Adriana kata inilah kerja baik-baik, nak tahu tak, lepas saya jadi cikgu, banyak benda yang saya ubah dalam diri saya. Okay, sebab saya harap kat sini tak ada judgement lah kan. Tapi apa yang saya boleh kata, saya bukanlah orang yang baik. Kita macam anak-anak muda dulu yang terjebak pergi dekat kelab malam. Saya jadi suka enjoy music. Saya suka tengok live band. Saya tengok live band je, kita tak buat benda lain. Tapi still tempat tu kan. Okay. Contohnya apa lagi, kita berkawan dengan orang yang macam-macam pattern kita nampak. Sebab saya dulu pernah dalam industri hiburan. Saya pernah masuk dalam radio dulu kan. Jadi orang tak nampak saya punya karakter keguruan saya tu tak nampak sangat kan. Saya dulu pakai seluar pendek. Okay. Saya dulu pemarah orangnya. Tapi kerana saya menjadi guru, yang saya belajar adalah saya perlu menjadi lebih baik setiap hari. Saya dah tak pakai seluar pendek tau keluar.
Saya dah tak pakai yang tak ada lengan tau. Ini orang nampak mungkin kecil, tapi bagi saya dia benda yang besar. Sebab dia sebahagian daripada diri saya dulu kan. Satu lagi, apa lagi yang saya ubah? Saya dah tak pergi ke tempat-tempat yang terlalu crowded. Parti saya dah tak pergi. Dulu pun saya tak pergi, saya tak suka sangat parti. Saya suka muzik je, layan-layan, tak bercakap dengan orang, duduk diam kat meja itu je saya kan. Tapi itulah antara perubahan yang saya buat. Dan bagi saya, dulu saya malu orang panggil saya cikgu. Bukan malu sebab kita tak suka kerja ni. Sebab saya rasa macam terlalu besar dan mulia. Saya rasa saya tak layak. Tapi sekarang ni saya ada banyak pekerjaan. Saya seorang guru, saya seorang pengacara TV, saya seorang penceramah bebas bahasa Melayu. Kalaulah diberikan pilihan kepada saya, kalau saya terpaksa buang kerjaya lain untuk pilih satu kerjaya, saya takkan fikir banyak kali, saya akan pilih kerjaya guru sebab dia menjadikan saya lebih baik setiap hari. Wow, amazing. Wow, cikgu. Power lah. Okay, bila bercakap pasal banyaknya kerjaya cikgu tadi kan, now you are TV host, pengacara dan penceramah bahasa Melayu. Ya, betul. Dan juga someone yang dikira famous lah, maksudnya orang semua kenal dekat social media ataupun mungkin di luar-luar. Siapa yang pernah tengok video cikgu pasti mengenali cikgu kan. Adakah cikgu biasa dengan benda tu, macam sukakan benda tu atau macam mana? Bagi saya itulah harga yang perlu kita bayar. Apabila kita dikenali, kita kena ramah dengan orang. Jadi satu, saya tak boleh sombong lah. Walaupun dalam diri saya sentiasa berperang dengan perasaan takut dengan keadaan ramai orang kan. Tapi saya suka sebab apa? Sebab bagi saya itu adalah satu keramaian yang baik. Orang yang meraihkan saya bila orang panggil saya cikgu. Dan bagi saya lah kan, panggilan cikgu yang terlalu banyak dekat dalam hidup saya yang menjadikan saya lebih rendah diri kan. Jadi bagi saya kesan dia kesan baik dah untuk saya kan. Cumanya cara dia untuk saya menyendiri, untuk tunjukkan sikap yang sebenar. Dalam sebulan tu saya akan pastikan saya pergi staycation. Sehari duduk kat hotel, 2 hari duduk kat hotel. Duduk kat hotel je, dia tak keluar. Recharge. Yes, betul, untuk kita charge balik kan tenaga-tenaga sosial yang hilang kan. Jadi itulah dia. Cumanya kadang-kadang kalau Adriana nampak saya dekat mana-mana event, macam hari tu dekat ada event apa nama tu yang Gempak tu kan? Gempak tu kan saya ada sebenarnya. Tapi saya duduk statik je. So, saya tak mingle sangat sebab saya itu ketika mood introvert saya masuk. Faham. Cikgu actually waktu tu saya baru nak cakap kat cikgu. Saya kan host kat situ untuk Live Plus kan. Saya dah nampak cikgu. Saya dah macam nak saya macam, tak bercakap sangat kan, saya diam kan. Tapi sebab cikgu macam like pandang straight and tu, so saya fikir cikgu maybe dengan rushing nak balik kot, because saya pun faham bila perasaan contoh orang tengah sibuk takkan nak pergi rush kat orang tu kan. So saya biarkan cikgu berlalu pergi walaupun sebenarnya saya nak cakap jodoh kita di sini. Saya nak cakap cikgu tengok tak DM saya. Saya tak reply lagi masa tu tak reply lagi kot. So selepas tu lah, and then saya macam, so saya faham lah. Saya fikir mungkin ada orang mungkin akan rasa cikgu ni okey tak okey kan. Tapi now that you say that you memang kadang-kadang ada lagi lah, kadang-kadang awkward juga lah kalau masuk dekat majlis-majlis macam tu sebab terlalu ramai orang. Dan satu lagi, saya dalam bidang akademik kan. Jadi masuk saya biasanya saya suka dengan Dr. Mala tau. Dr. Mala dia dalam bidang perubatan, saya di bidang pendidikan. Dua-dua kalau ikutkan bidang yang skema lah kan. Jadi kita orang pernah bertemu dekat dalam majlis kan. Saya tengok Dr. Mala, doktor macam mana kita nak mingle ni. Saya pun tak tahu lah Zek macam mana. Masih lagi ada rasa awkward lah. Cumanya saya rasa gembira lah sebab bagi saya ubat yang sebenar ialah masa kan. Jadi saya dah kenal dengan ramai orang, at least saya boleh say hi, greet diorang. Cumanya kalau tengok saya dekat dalam video, orang akan nampak saya sangat ceria kan. Itu memang saya. Cumanya nak keluarkan tu bukan senang. Faham. Bukan senang untuk saya keluarkan. Jadi itulah dia. Faham. Okay, tapi bagi pandangan cikgu pula macam mana bila sekarang ni kita nampak bukan hanya cikgu yang cikgu Zack je yang famous dekat ataupun ramai student, kadang-kadang mak orang bapa orang pun tengok konten cikgu, tapi ada juga cikgu-cikgu lain. Semua like on social media, like on TikTok, on Instagram kan. So bagi cikgu, bila banyaknya macam tumbuh macam cendawan cikgu-cikgu online, cikgu-cikgu social media ni, is it good or bad? Memang bagus lah. Kenapa saya kata macam tu? Sebab kalau kita tengok kan, anak-anak murid zaman sekarang, saya ingat ada 1 tahun tu saya berhadapan dengan Gen Z lah kan. Bila saya tanya soalan masa tu, baru je masuk kelas saya kan, boleh awak bagi tahu apakah impian awak? Saya suka tanya macam tu dulu kan. Orang kata nak ice breaking lah kan. Cikgu, saya tak tahu lah cikgu, tapi saya nak jadi kaya. Saya kata okey, tapi macam mana awak nak jadi kaya? Awak ada rancangan? Tak tahu lah cikgu, tengoklah saya jadi YouTuber ke apa ke. Tak ada hala tuju. Yang dia tahu hanya nak kaya. Tapi saya tak hairan dengan benda ni. Sebab apa? Sebab
memang budaya ditengok dekat social media memang nampak yang baik-baik saja. Dan lagi sakit hati bila ada influencer, pempengaruh kata, tak payahlah belajar SPM tu tak gunalah, tak ada value kan. Lepas tu dia kata, sekolah yang tak gunalah, tak ada apa-apa yang kau belajar kat sekolah. Oleh sebab ada orang kata racun-racun macam tu, jadi cikgu-cikgu ni saya galakkan sangat. Saya nak sangat cari pelapis cikgu-cikgu yang berani pergi ke media sosial, tapi dengan syarat pastikan niat kita betul. Okay, untuk kita cuci balik media sosial. Sebab bagi saya media sosial ni ada baik buruk dia. Okay, jadi pengguna dia yang paling ramai of course lah generasi muda kan. Gen Z semua kan. Dan kita ialah, bagi saya kita mengajar adalah dengan tanggungjawab kan. Bila kita tengok anak-anak muda ramai yang sesat kan, apa tanggungjawab kita? Baikilah kan. The least that we can do kan, kita buat apa yang patut kan. Jadi bagi saya itu adalah satu budaya yang baik. Dan saya sangat menyampahlah dengan mereka yang kata belajar tu tak penting. Sekolah sangat penting. Betul. Siapa kata sekolah tak penting? Dekat sekolah kita ada peraturan kan. Betul. Kita ada peraturan, automatik kita akan menjadi orang yang lebih berdisiplin. Dekat sekolah kata kau kena sampai sebelum pukul 7.30 kena sampai. Elok pula kau. Kau tak tahu bila kerja lagi kau jumpa dengan orang, ada bos yang sampai maki kau sebab kau sampai lambat. Penting tak? Ya penting. Kau kena belajar bekerjasama dekat sekolah. Betul. That's why oleh sebab ada influencer yang negatif macam ni, cikgu-cikgu semua dengan ahli-ahli akademik tolonglah buat banyak konten. Supaya mengurangkanlah pelajar-pelajar kat luar sana yang mungkin tak ada hala tuju dan mungkin akan menyampaikan benda yang salah. Betul. Betul tak? Betul. Okay. But one last question lah untuk cikgu. Sebelum kita ke segmen NGL. Because bila saya dengar cikgu cerita pasal kerjaya guru with so much passion and nampak cikgu sangat-sangat passionate dengan kerjaya cikgu tu. Mungkin cikgu boleh share siapa sebenarnya guru cikgu yang cikgu idolakan? Apa yang telah kiranya ubah diri cikgu sampai I love teaching so much? Oh, saya terus tiba-tiba saya nak nangis. Okay. Sebab saya seorang yang sangat pendiam dekat sekolah. Susah nak nangis kat sini. Because to be honest, just now, like daripada tadi bila cikgu cerita pasal macam kerjaya cikgu, everything, saya nampak mata cikgu berair. Mata saya pun automatically berair. Sebab to be honest, saya bukan seorang cikgu, tapi saya sayang cikgu-cikgu saya. Sebab apa ni, sebab saya tahu tugas sebagai cikgu tu bukan mudah. Betul. Dan dia kena handle, ya Allah, apa hal jadi air mata punya show pula ni. Sebab saya tahu kerjaya sebagai cikgu tu bukanlah kerjaya mudah. And dia kena handle, dia kena handle, dia kena handle ramai student. Betul. Dan setiap tahun berbeza-beza student yang akan datang. Sepanjang berapa lama dia kerja, sebanyak itulah dia punya student. And I know it's not easy. Dan bila tengok cikgu cerita betapa cikgu sayangnya dengan kerjaya cikgu tu, so I feel bad bila ada orang nak cuba fitnah dan sebagainya. Betul. So mungkin cikgu boleh share lah. Okay, guru yang saya idolakan ya. Sebenarnya guru yang saya idolakan adalah arwah ayah saya dan juga mak saya sekarang. Sebab mereka penuh dengan kasih sayang. Yes. Mereka didik saya dengan penuh kasih sayang. Dan saya tak pernah menipu mak dengan ayah saya soal pelajaran. Saya pandai ke, saya bodoh ke, result saya bagus ke, saya tak pernah tipu. Sebab bagi saya, mereka kena kenal saya siapa. Kan? Jadi kita tak suruh apa-apa. Saya kurang masalah tekanan mental disebabkan mak ayah saya sangat terbuka untuk itu kan. Dan dalam soal belajar pula, untuk saya menjadi seorang guru yang baik, saya ada seorang guru kegemaran saya, itu Cikgu Nur Asiah Sulaiman. Memang guru saya ketika STPM masa saya tingkatan 6, yang mana dekat situ sebab saya ni pendiam. Jadi dekat dalam sekolah ni untuk saya rapat dengan cikgu ni, dia perlukan kekuatan tau untuk dekat dengan cikgu ni. Tapi sebab saya minat sangat bahasa Melayu saya untuk STPM saya dapat 4 flat untuk BM subjek BM untuk STPM 5 cabar, tapi saya berjaya dapat sebab bantuan cikgu tu lah, dan of course dengan izin Tuhan lah dan sebenarnya untuk sekarang bila saya sendiri jadi cikgu, selain dari cikgu saya tu, selain cikgu saya dan juga selain mak ayah saya, guru yang hebat untuk saya ialah anak-anak murid saya. Nak tahu tak dia punya hebat dia orang ni? Mereka ajar saya macam mana kita bukan sekadar mengajar bahasa Melayu, tapi kita kena mengajar emosi mereka sekali. Macam mana mereka terbuka dengan saya. Contohnya ada yang cakap, cikgu, saya rasa saya ada masalah tekanan mental, tapi saya tak tahu saya nak bagi tahu siapa. Contohnya cikgu, family saya, mak dengan ayah saya tak pernah cakap I love you kat saya. Kita orang macam ada-adalah macam tu kan. Saya kata macam ni, sayang ni dia boleh keluar dalam banyak bentuk. Saya selalu pupuk anak-anak saya. Tanyalah anak-anak murid saya, ribuan yang ada dekat luar sana. Saya yakin mereka ingat apa yang saya kata sebab setiap tahun saya akan cakap benda yang sama.
mak dengan ayah kadang-kadang tak tunjukkan kasih sayang kat kita. Sebab kita punya, bila kita naik ke usia remaja, perasan tak, kita punya benteng ego kita semakin naik. Sebab tu kalau anak lelaki bila naik usia remaja, dengan ayah dia masa tu rasa awkward bila duduk kat dalam satu kereta. Saya kata macam ni, kalau mak dengan ayah tak mulakan rasa cinta ataupun ungkapan cinta, you start dulu. Setiap perkara pasti you kena start dulu. Mesti ada pertama kali, dan pertama kali tak semua senang. Jadi saya ajar anak-anak murid saya, kalau jenis mak ayah memang tak cakap I love you, sayang ke apa ke, cuba mulakan. You jadi orang yang pertama. Biar you jadi orang yang dirindui dekat dalam keluarga. Kalau malu nak sebut I love you lagi ataupun sayang, cakap benda-benda yang simple. Contoh, terima kasih ayah bagi duit belanja. Hati-hati ayah pergi kerja. Mak terima kasih masak sedap. Sedap ya mak masak. Esok masak lagi ya. Penghargaan. Bila dah berani sikit, sayang ayah. I love you ayah. Sebab keluarga saya penuh dengan cinta. Saya 12 orang adik-beradik. Saya anak yang ke-8. Wah. Seorang mak, seorang ayah. Kami semua penuh dengan cinta. Kalau jumpa, Adriana kata, Adriana akan nampak love is in the air. Confirm. Sebab semua orang akan cium laga pipi, peluk, akan cakap I love you sebelum let go. Kan? Jadi, saya nak ajar anak-anak murid saya, kalaulah kita ni datang daripada keluarga macam mana pun, kita akan jadi lebih baik. Dan kalau mak dan ayah kita tak mulakan, bukan sebab dia tak sayang kita, tapi sebab memang benteng usia tu kan akan menyebabkan kita punya ego tu tinggi. Dan culture Melayu ataupun culture kita ni, Timur ni, dia memang susah sikit kan untuk terbuka kan. Jadi saya kata, mulakan, ungkapkan kata cinta tu kepada mak dengan ayah awak. Lebih 40 kali, insyaAllah dia akan menjadi satu yang biasa dalam diri awak. Orang lain akan ikut, dan awak secara tak langsung awak akan membentuk keluarga awak akan datang yang lebih baik daripada mungkin keluarga impian awak. So jadi guru yang terbaik bagi saya yang sekarang inilah anak-anak murid saya. Menjadikan saya orang yang lebih baik setiap hari. Faham. Oh, so sweet cikgu. Saya sayang anak murid saya, tak ada bahasa dekat dalam dunia untuk saya ungkapkan saya sayang anak-anak murid saya. Faham. Yelah, I think samalah macam mana student sayang cikgu juga. Sebab memang betul lah cikgu kata, cikgu tu macam kita punya second parents lah. Sebab half of our time ataupun hari dekat sehari-harian kita spend kat sekolah. Betul tak? Sekolah ke, tuition ke. So dengan cikgu-cikgu yang sporting, yang macam boleh dengar masalah kita. Sebab cikgu-cikgu tak penat dengan urusan rumah tangga lagi. Dia tak bawa dekat ni, kat mak dengan ayah dekat rumah. Dia akan tunjuk perangai sebenar lah. Sebab itu keluarga dia kan. Betul. Dan percaya atau tidak, sebenarnya antara misi saya mengajar anak-anak tingkatan 3, 4, 5 adalah untuk mengurangkan masalah kesihatan mental sebenarnya. Contohnya ada yang kata mereka ni terbeban. Sebab apa? Sebab mak dengan ayah letakkan bebanan belajar yang terlalu berat dekat diri kita. Saya kata, jangan, maafkanlah mak dan ayah kalau awak rasa keterlaluan bebanan itu. Sebab mak ayah sebenarnya paranoid. Percayalah, lahirnya anak dekat dunia, automatik yang ada dalam kepala mak dan ayah ialah macam manalah anak aku kalau aku mati. Sebab tu kadang-kadang mereka tekan kita tanpa kita sedar. Sebenarnya ditekan tu dalam keadaan, betul, dalam keadaan kita rasa susah, kita rasa terdesak kan. Sedangkan mereka risau saja kalau mereka tak ada dekat dunia ni kan. Betul. Jadi saya kata, maafkanlah mak dan ayah awak. Jadi apa yang awak mampu buat, tunjukkan bahawa awak rajin nak menuntut ilmu. Ilmu ni boleh ubah banyak perkara dalam hidup kita. Betul cikgu, saya setuju. Memang I love you cikgu. I love you more. Okay, saya boleh continue lagi, dan tapi nanti air mata saya akan mengalir-ngalir lagi banyak, because I have that good relationship with my teachers and my lecturers as well, and that's why I love education so much. So, saya pun background lain, accounting, tapi kerja dalam bidang ni. Lagi seronok sebab you akan nampak dua dunia yang berbeza. Dan dalam bidang yang saya ceburi sekarang ni pun, saya masih lagi cuba untuk tuntut ilmu. Saya nak try menyanyi, saya pergi tuntut ilmu, belajar vokal dengan cikgu vokal. Try nak jadi a good actor, saya pergi sekolah sampai ke Indonesia, saya belajar untuk belajar lakonan. Because I love education so much. Because saya tahu pentingnya education tu, dan saya harap kalau ada youngsters, Gen Zs, adik-adik yang tengok podcast ni, percayalah, tak kisahlah bidang apa pun yang awak belajar, tapi ilmu tu sangat-sangat penting. Dan macam mana awak peroleh education tu, ilmu tu, itulah yang akan bentuk diri awak sampai sekarang. Betul tak? So on the next segment ni kita panggil, ni saya panggil NGL, Not Gonna Lie. Yes, selalu kan orang letak link dekat stories ataupun dekat X untuk orang just drop anything, your story, you punya confession, your deepest secret yang you tak berani nak cerita kat sesiapa, tapi boleh cakap dekat sini. Okay.
So ada satu message ni lah dari NGL. Dia bercakap, mungkin cikgu boleh bagi pandangan lah, your POV. Orang ni cakap tipu CGPA dalam resume, tapi yang peliknya tak kantoi langsung dengan company. And mereka percaya je time interview session tu. Long story short, dah almost 3 years plus kerja dekat sini. Yang penting tahu buat kerja yang di-assign sudah. Dia cakap macam tu. Tapi your POV about lying about your CGPA dalam resume. Saya akan terus fikir tentang keberkatan. Saya jenis yang fikir macam itu. Kalau saya rasa macam kita menipu untuk mendapatkan satu-satu posisi itu, saya rasa dah tak berkat sebab kita menipu. Orang ambil kita sebab kita menipu daripada penipuan kita kan. Yang mana disangkakan betul lah kan. Dan saya pun tak senang kan. Dan dia bukanlah satu perkara yang perlu kita banggakan kan. Memang betul. Macam saya tadi ada cakap juga kan. Yang sebenarnya apa yang kita belajar tu kan. Bukanlah 100% boleh jadi kebanggaan kita. Yang kita boleh banggakan adalah prestasi kita dalam kerjaya kita kan. Itu yang sebenarnya. Tapi berbalik tentang kalaulah anda kata kriteria untuk didapatkan pekerjaan tu, dia kena dapat CGPA yang bagus dan dia menipu. Saya rasa saya kalau jadi orang tu, saya pun tak senang duduk. Faham? Kan? Macam takut je tiba-tiba kalau terkantoi ke apa ini kan. Pun betul. Ini pun akan terkantoi, kita akan malu teruk. Dan mungkin ini pun kurang didikan agama lah kalau jadi macam ni kan. Kalau tak, kita takkan tergamak kan. Dan bagi saya lah kan, sebenarnya kalau kita menipu ni sebenarnya nampak sangat kita ni tak yakin dengan diri kita sendiri kan. But what can this person do actually? Apa yang orang ini buat kan? Patut buat lah sepatutnya. Saya rasa untuk teruskan kerja itu kan memang terbukti dia bagus dah. Contohnya terbukti bagus. Cakap macam ni, bos, terima kasih atas ruang dan peluang yang diberi selama ni, tapi saya nak mengaku selama ni CGPA yang ada dekat dalam resume saya sebenarnya palsu. Saya buat rekaan kan. Tapi terbuka kepada bos nak teruskan ambil saya ataupun nak pecat saya sebab saya tahu saya dah pun menipu kan. Sebab ialah keberkatan. You nak pergi jauh mana? Orang kata betul lah. Kalau yang sesat akan kembali ke jalan pulang. Mungkin inilah kita boleh pakai konsep dia. Saya rasa tapi mungkin bagi orang rasa ala remeh sangat. It's just a number, CGPA. Like numbers macam grade kan. Tapi kalau dia kata dia boleh buat kerja, cuma mungkin kalau tuntutan saya rasa salah dia bukan dari segi amount of grade ke CGPA tu, tapi penipuan tu. Menipu saya menipu sebab tu. Saya sangat anti orang menipu. Itu je prinsip hidup saya anti orang menipu kan. Jadi walau macam mana bagus pun dia, kalau dia menipu saya akan kecewa lah. Kecewa saya susah nak digambarkan. Memang sangat-sangat kecewa. Ibarat orang kata apa, hati ni ibarat kaca yang dihempaskan ke batu. Gitu kan. Jadi lebih baiklah kepada individu tersebut, because kita tak tahu dia siapa. It's NGL, anonymous. Mungkin apa yang dia boleh buat macam yang cikgu suggest tadi lah. Pengakuan lah. Pengakuan. Tapi kalau memang dia bagus dalam kerja, saya percayalah kan. Bila memang dia bagus, dia memberikan orang kata apa sumbangan yang besar kepada komitmen yang betul. InsyaAllah, sebab setiap orang wajar diberikan peluang yang kedua. Kan mungkin dia terdesak waktu tu, betul tak? Mungkin, betul. Memang dah tak ada pekerjaan langsung, dan itu je kriteria yang diperlukan. Mungkin jugalah bila saya sebut tentang, bila Adriana sebut tentang terdesak ni, mungkin ada orang sanggup buat apa-apa saja. Sebab itulah ada mak yang nak bagi anak-anak makan sampai terpaksa mencuri dekat pasar raya. Betul. Mungkin keadaan ini pun kita boleh samakan dengan keadaan terdesak. Sebab apa? Sebab kita nak cari rezeki untuk keluarga, untuk sara hidup kita kan. Cumanya kalau ada ruang dan ada keyakinan yang kuat, bagi saya terus teranglah. Cukup sekadar yang tertutup sebelum aib kita dibuka. Kalau orang tahu dulu, lagi malu kita lagi teruk. Baik kita yang confront berdepan dengan bos kita. Saya rasa itu yang paling baik. Sebab bagi saya, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Betul. Sebelum orang buka, baik kita buka siap-siap. Betul. Sebab orang buka, memang orang buka kasar punya. Kalau kita buka, dan akan buat orang tu lagi rasa kecewa sebab dia yang found out. Betul tak? So ada satu lagi, NGL. Masa sekolah ada cikgu ni, dia layan saya special masa birthday dia. Saya seorang je dia bagi kek birthday dia. Apa tanda tu Is it normal? Pilih kasih lah, senang kata kan. Pilih kasih memang wujud. Bukan dalam kalangan guru saja, bahkan ibu bapa. Kita pun dekat dalam diri kita, kita pun kadang-kadang, saya anak murid, saya ada anak murid kegemaran, tapi kau tahu bila yang kau kena tunjuk, bila yang kau kena simpan. Kan? Dan bagi saya ini akan mendatangkan satu budaya yang tak sihat. Sebab
ada anak-anak akan rasa terpinggir. Sedangkan mereka perlukan panduan. Kalau kita bagi panduan yang dalam bentuk jealousy, dalam bentuk iri hati, mereka akan membesar dalam keadaan yang toksik. Itu perbuatan cikgu tu adalah perbuatan yang toksik. Sekalipun saya ada anak murid yang saya harapkan, tetap saya takkan tunjukkan kepada umum. Jadi sebagai orang dewasa dan saya sewaras, kalau kita tak suka orang tunjukkan pilih kasih itu, macam kita menjadi mangsa pilih kasih, kita tak sepatutnya buat macam tu. Betul tak? Logiknya macam tu. Betul. Sebab dia akan mewujudkan perbalahan lain pula. Nanti antara kawan-kawan yang lain. Sebenarnya yang Adriana sebut ni kan, NGL yang ini, ada beberapa anak murid yang pernah DM saya bagi tahu, cikgu saya ni bukanlah kesayangan dalam kelas. Kalau saya tanya pun, mesti saya kena bidas balik. Kalau anak-anak murid yang pandai-pandai tanya, terus dijawab. Ada. Cakap pasal cikgu? Ada, mesti ada. Dia tak cakap lah cikgu sekolah ke cikgu tuition, saya tak tahulah kan. Cumanya memang budaya ini wujud dan hanya kerana orang luar tak nampak apa yang kita buat dekat dalam kelas dan anak-anak murid itu ialah orang yang kena patuh kepada kita. Kita tak patut sewenang-wenangnya pendek akal nak buat benda tu. Dan bagi saya, apa yang kita buat hari ini, hasil dia akan datang. Kita tak tahu tau. Kadang-kadang anak-anak murid yang kita belakangkan dia, entah dia yang tolong kita ketika kita susah. Betul cikgu. Kan? Bagi saya, buat baik kepada semua orang. Walaupun orang tu pengemis. Yes. Be nice everybody. Be nice to everybody. Betul. Kan? Alright, thank you so much. Terima kasih sangat-sangat Cikgu Zack Kirana sebab sudi berada di ruang terbuka ni dan membuka segala-galanya sampai membuka air mata kita berdua. Jadi parti air mata pula kan. Ya, itulah dia. Tapi pertemuan pertama kali dengan air mata. Ya Allah. Tapi maybe kita dua-dua jenis yang sensitif. Ada soft spot when it comes to tenaga pengajar ataupun benda-benda yang relate dengan benda yang kita sayang. Betul tak? Jadi kalau ada orang lagi nak follow cikgu, kat mana ada orang boleh follow? Instagram saya Zack Kirana, ZACKKIRANA. Dekat TikTok saya Zack Kirana 27. Okay. Kalau tahun lepas saya tak banyak sangat buat perkongsian, tapi nekat saya tahun ini walaupun diduga pada awal tahun, insyaAllah saya akan mula aktif buat konten-konten kandungan-kandungan yang bermanfaat tentang bahasa Melayu, insyaAllah. Yes. Dan kalau untuk orang jadi student cikgu pula? Saya mengajar di MC+. Jadi boleh register kat sana, tapi saya mengajar tingkatan 3, 4 dan 5. Okay, bahasa Melayu. Bahasa Melayu, awas. That's all for Ruang Terbuka. Thank you so much. Kita jumpa lagi next episode. Bye.